Struktur semula ekonomi, bina masyarakat saksama dan sejahtera. Bantuan khas penghargaan RM300 kepada penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ekonomi Madani memperkasa rakyat yang dilancarkan Perdana Menteri hari ini fokus kepada keperluan perlindungan sosial, pekerjaan dengan gaji bermakna serta perkongsian kekayaan bagi membina masyarakat lebih saksama dan sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kualiti hidup seluruh rakyat akan ditingkatkan. Pembaharuan struktur ekonomi perlu dihitung setakat mana ia mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan dengan gaji yang bermakna. Kadar upah dan gaji buruh berbanding jumlah keseluruhan pendapatan di Malaysia adalah sebanyak negara lebih maju. Selain pelaksanaan gaji minimum, kerajaan sedang memperhalusi model gaji progresif ke arah kenaikan pendapatan yang lebih terangkum. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata ekonomi Malaysia harus distruktur semula dengan mengutamakan pengantarbangsaan ekonomi. Ia bagi merealisasi hasrat menjadikan Malaysia peneraju ekonomi Asia. Dengan demikian, kita mampu mencapai sasaran yang ditetapkan untuk muncul sebagai 30 ekonomi terbesar di dunia dalam jangka masa sederhana. Jika kita hanya berpuas hati dengan keadaan sekarang, ekonomi akan mencatat pertumbuhan antara 4 hingga 5%. Namun, jika kita berusaha gigih melaksanakan pembaharuan, kita mampu mencapai 5.5%. Malah saya percaya adalah tidak mustahil untuk dalam jangka masa pendek kita menghasilkan pertumbuhan bagi negara Malaysia 6%. Langkah segera yang harus dilaksana ialah membentuk integrasi ekonomi lebih besar dengan negara jiran, juga melahirkan lebih banyak syarikat tempatan yang berdaya saing tinggi untuk menembusi pasaran ASEAN. Malaysia berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia, antara 7 penanda aras ditetapkan dalam ekonomi madani. Ia sasaran jangka sederhana untuk dicapai sebelum 10 tahun. Penanda aras seterusnya ialah Indeks Daya Saing Global di tangga ke-12 teratas dunia. Selain peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Bagi mencapai sasaran tersebut, dokumen ekonomi madani menetapkan ikhtiar baharu yang akan dilaksana. Ekonomi Madani, rangka kerja pemerkasaan rakyat akan menangani pembaharuan struktur yang diperlukan bagi menghentikan kitaran ekonomi berbahaya negara, iaitu kos tinggi, gaji rendah, untung rendah dan nilai kurang kompetitif. Beberapa inisiatif utama yang diumumkan yang secara langsung di bawah bidang kuasa MITI ialah penubuhan zon keuangan khas di Johor untuk menarik pelabur global dan pekerja berpengetahuan untuk menetap di negara ini. Kedua, peruntukan awal RM100 juta untuk naik taraf infrastruktur industri sedia ada menjadi lebih mesra alam serta meningkatkan pembangunan modal insan bagi memenuhi keperluan pelabur dan kawasan sasaran. Ketiga, Pulau Pinang akan digalakkan untuk bergerak melangkaui pemasangan semikonduktor, penyumberan luar dan penyedia perkhidmatan ujian bernilai lebih rendah dan memberikan lebih tumpuan kepada industri semikonduktor bernilai tinggi. Seterusnya, kerajaan memperuntukkan RM1 bilion untuk membiayai, memupuk dan mengantarabangsakan syarikat pemula niaga dan PKS tempatan untuk merangsang pertumbuhan ekspor. Kelima, kerajaan juga akan melaksana dasar perindustrian berfokuskan negeri untuk mengurangkan jurang pembangunan antara negeri maju dan kurang membangun. Kerangka ekonomi madani diyakini mampu menstruktur semula ekonomi negara dan kualiti kehidupan rakyat ke arah lebih positif. Ia juga usaha mewujudkan keadilan sosial dengan kerjasama semua kementerian. Kedudukan Malaysia sebagai negara yang teratas di rantau ASEAN dan juga untuk berada di dalam kedudukan
yang agak tinggi secara relatifnya dengan negara-negara di dunia ini adalah matlamat kita bersama. Ianya tidak dapat tentunya dilaksanakan oleh Perdana Menteri seorang. Ianya harus dibantu oleh semua ahli-ahli Jemaah Menteri dan juga kementerian-kementerian serta agensi-agensi yang terlibat di seluruh negara. Pelbagai kementerian dan juga malah setiap kementerian telah pun diberikan satu pengkhususan ataupun matlamat yang jelas untuk kita kecapi. Dalam konteks Kementerian Pengangkutan, sudah tentu beberapa projek penting negara akan diteruskan dan akan dilaksanakan, termasuk pembinaan LRT dan MRT 3 di Lembah Kelang. Banyak usaha-usaha juga akan diambil untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan rakyat Malaysia. Dan walaupun kita lihat bahawa kadar pengangguran hari ini sudah pun menurun kepada 3.5%, tetapi kita akan cuba untuk mengurangkan lebih daripada itu, terutamanya kadar pengangguran dari kalangan anak-anak muda ataupun belia. Untuk ekonomi madani, Kementerian Belia dan Sukan, tanggungjawab kita adalah untuk menyediakan belia kemahiran hidup dan kemahiran untuk pekerjaan mereka lah. Jadi kita akan fokus untuk Skills for Life untuk pastikan TVET dan penyediaan pekerjaan untuk golongan belia. Selain itu, kita kerajaan yang ada sekarang ini mahu memastikan ekonomi itu lebih terangkum, terutamanya bagi golongan rentan dan sebagainya. Begitu juga dengan golongan peniaga, terutamanya sektor MSME, terutamanya juga diberikan pemerhatian. Dan kemudian integrasi di peringkat serantau, ya, yang mana yang melibatkan perdagangan bebas antara negara-negara di serantau bagi memastikan kita dapat lebih orang kata tu bersaing dalam keadaan lebih sihat. Dalam sektor kewangan, pasaran modal khususnya, kita akan membuat yang terbaik untuk merancangkan semula prestasi pasaran modal kita. Dan antara yang Mak Berhormat Perdana Menteri sebutkan tadi adalah antaranya untuk melihat bagaimana kita boleh mengurangkan bot lot, allowing fractional share trading. Dan bagi kami percaya bahawa pelbagai langkah-langkah ini bakal membolehkan kita merancangkan lagi pasaran modal. Salah satu tu disebutkan juga tentang pelaburan dalam sektor automotif dan juga melibatkan kenderaan EV, di mana ada penggalakan insentif secara kasar, dan ini amat menarik perhatian kami, terutama di Proton dan juga secara amnya sektor automotif, di mana kerajaan memberi tumpuan dalam untuk memajukan sektor EV. Perdana Menteri mengumumkan pemberian bantuan khas penghargaan buat penjawat awam dan pesara kerajaan. RM300 untuk penjawat awam grade 56 dan ke bawah dan RM200 untuk pesara. Kami kira masalah ini, kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah, serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteran yang tidak berpencen. Saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. Dalam pada itu, penawaran kredit e-tunai melibatkan peruntukan keseluruhan RM1 bilion bakal memanfaatkan lebih 10 juta rakyat daripada golongan B40 dan M40. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan
kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Wow, thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Kenapa awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bertemu kembali. Kajian bagi semakan semula skim gaji dan persaraan termasuk warga pendidik akan dilakukan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Perdana Menteri berkata kajian secara menyeluruh itu dijangka mengambil masa hingga 8 bulan sebelum dibentang ke mesyuarat Kabinet. Sepatutnya minggu depan mungkin saya akan mempromosikan mesyuarat kaji semula sistem persaraan dan gaji perkhidmat awam, pejabat awam. Dia sepatutnya naik atau dikaji tiap 10 tahun. Kajian terakhir 2012. Kerja baik pulih tandas dan kemudahan di sekolah perlu diselesaikan sebelum Disember ini, tegas Perdana Menteri Kerajaan China bagi memberi keselesaan kepada para pelajar. Ada sekolah yang ada program tandas, itu masalah kita. Berapa jumlah yang diperlukan? Tandas rosak, bumbung, fan tak ada, dinding bocor dan klinik desa. Untuk tahun ini saja yang diperlukan 1.4 bilion ringgit. Wang masalah, kita ada masalah dari segi kewangan. Tapi masih kita cari. Saya kata KSU ada. Saya kata saya nak tindakan segera. Percepatkan tender. Saya panggil semua pegawai daerah seluruh Malaysia dan kata tumpu ke sekolah. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Guru-Guru Negeri 9 2023 di Seremban. Peruntukan tambahan RM800 juta disediakan bagi menangani isu bekalan air di Kelantan dan Sabah. Ini bagi memastikan penduduk mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti.
Kerajaan berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas, sama ada bekalan air atau elektrik. Sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan Perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah. Kerajaan juga akan menyegerakan pelaksanaan projek tebatan banjir demi melindungi masyarakat setempat. Cadangan menambah waktu pembelajaran berkait reproduktif di sekolah akan dibawa ke mesyuarat Kabinet supaya langkah drastik dapat diambil bagi menangani masalah sosial tersebut. Ia selepas isu perlakuan seksual membabitkan remaja kian membimbangkan. Ini bagi menimbulkan kesedaran kepada murid dan pelajar-pelajar mengenai kesalahan melakukan perlakuan seksual dan kesan-kesan yang akan menimbulkan kebejahatan sosial. Menurut kajian KFITIN oleh KPWKM, 31.2% kanak-kanak berumur 13 hingga 15 tahun telah terlibat dan selebihnya berumur 16 hingga 24 tahun. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Madar dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kedah ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PM bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan.